warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Fakulti Sains Komputer dan Matematik kelas CS2493A akan membincangkan tentang hedonisme, liberalisme dan humanisme dalam kalangan umat Islam bagi kod khusus CTU 552. Berikut merupakan ahli kumpulan kami. Yang pertama ialah Nur Fatimah Husna binti Ramli. Yang kedua ialah Iman Wafiqah binti Manarus Madin. Yang ketiga ialah saya sendiri iaitu Nur Hamizah binti Swafi. Dan yang terakhir ialah Nur Aisyah binti Muhammad Zukri. Saya Nur Fatimah Husna binti Ramli selaku yang pertama dari Barisan Pembentang hari ini akan membentangkan mengenai pengenalan secara keseluruhan topik kami, contoh-contoh ideologi moden yang wujud dalam kalangan umat Islam, kesan ideologi kepada masyarakat Islam dan kenapa ideologi ini mampu mempengaruhi umat Islam. Seterusnya, langkah yang boleh diambil untuk membendung ideologi moden ini daripada tersebar dengan lebih meluas. Dan seterusnya, di akhir pembentangan, saya akan rangkumkan secara keseluruhan apa yang dibentangkan oleh pihak kami. Secara asasnya, ideologi bermaksud fahaman atau pegangan yang tercetus daripada pemikiran dan pengetahuan masyarakat. Ianya mampu mempengaruhi cara seseorang bertindak. Sejarah ideologi ini bermula semasa zaman Renaissance, di mana zaman ini masyarakat barat bangkit untuk memperjuangkan hak mereka daripada ditindas oleh negara dan gereja yang mengeksploitasi rakyat sendiri demi kepentingan peribadi. Akibatnya, mereka menganggap jika mereka beriman kepada Tuhan, maka mereka dianggap menerima penindasan. Lantaran itu, mereka menganggap semua agama adalah sama, iaitu membawa kepada penindasan. Kerana inilah ideologi moden dianggap merupakan ancaman terbesar dalam masyarakat Islam. Contoh ideologi moden yang wujud dalam kalangan umat Islam adalah hedonism, liberalism dan humanism. Masing-masing membawa fahaman yang berbeza. Sebenarnya, masih banyak ideologi yang bermaharajalela dalam masyarakat kita. Namun, pada hari ini, pemfokusan kami adalah melalui 3 ideologi moden ini. Mengapa ideologi ini harus dibendung daripada tersebar dengan lebih meluas? Apa kesannya terhadap umat Islam? Yang pertama adalah wujudnya perspektif kefahaman yang baru terhadap agama Islam. Kerana ini, wujudnya gerakan-gerakan yang tidak sepatutnya seperti Islam liberal. Yang kedua adalah ajaran Islam perlu kepada evaluasi semula supaya selari dengan kemodenan sekarang. Namun, apa yang kita tahu, ajaran Islam tidak boleh diubah sesuka hati kerana ianya berlandaskan 2 sumber utama iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, ideologi ini mampu merosakkan tauhid teras umat Islam. Contohnya, hedonisme yang mementingkan keseronokan semata-mata. Dalam ajaran Islam, umatnya harus selari dari aspek dunia dan akhirat. Ia jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Faktor mengapa penularan ideologi ini mampu merosakkan umat Islam? Yang pertama adalah kerana kita sendiri jahil dan longgar pegangan agama. Kerana itulah budaya atau fahaman ini mudah mempengaruhi kita. Keduanya adalah kemasukan budaya barat secara berlebihan. Apabila akidahnya lemah dan bercampur pula dengan masyarakat yang membawa fahaman yang salah, sudah tentu ia sedikit sebanyak memberi umpan negatif dalam diri individu itu. Seterusnya, terlalu bergantung dengan kemajuan daripada barat sehingga kita terikut-ikut ataupun termakan dengan fahaman mereka yang salah. Bagaimanakah cara untuk kita membendung penularan ini daripada terus merosakkan akidah umat Islam? Yang pertama adalah dengan mempelajari ilmu agama dengan lebih mendalam. Kerana apabila seseorang itu kuat pegangan agamanya, ia mampu membezakan yang harus dituruti dan yang mana harus dihindari. Dan yang seterusnya, menyekat anasir-anasir barat yang mengandungi unsur-unsur di mana mampu mengancam pemikiran umat Islam.
Dan seterusnya, elakkan umat Islam daripada suka berhibur secara berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Nur Hamizah binti Swafi dan saya akan menjelaskan tentang liberalisme. Jika kita lihat di paparan slide, terdapat perkataan no, iaitu tidak. Jadi di sini menggambarkan perbuatan liberalisme ini adalah sesuatu yang tidak boleh diterapkan di dalam diri seseorang. Apa itu maksud liberalisme? Terdapat banyak maksud di sebalik liberalisme itu. Liberalisme berasal daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu liberty, bererti kebebasan. Liberalisme pula bermaksud suatu fahaman yang inginkan kebebasan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, liberalisme bermaksud fahaman yang liberal, fahaman atau pendirian yang mahukan demokrasi serta kebebasan dalam kegiatan ekonomi. Menurut perspektif Islam, liberalisme ialah pemikiran yang ingin membebaskan Islam dari sebarang ikutan syarak agar bersesuaian dengan falsafah Barat. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang sejarah bagaimana liberalisme ini terjadi. Liberalisme ini telah berlaku ketika zaman Renaissance di Eropah pada abad ke-18 Masihi. Pada ketika itu, masyarakat Eropah mengalami zaman kegelapan. Maka kekuasaan raja, bangsawan dan gereja mendominasi kehidupan masyarakat. Keistimewaan ini memberi kesan negatif kepada masyarakat kerana mereka tidak mempunyai kebebasan dalam semua aspek kehidupan. Akibat daripada perbuatan tersebut, rakyat mengkritik inginkan kebebasan dan kemerdekaan. Oleh itu terjadilah revolusi yang membentuk golongan liberal. Liberalisme ini telah tersebar luas ke pelbagai negara dan mendapat sokongan dan diterima oleh pelbagai masyarakat. Seterusnya, saya akan membincangkan ciri-ciri liberalisme. Ciri-ciri liberalisme ini terbahagi kepada dua, iaitu aspek akidah dan syariah. Melalui aspek akidah yang pertama, golongan ini berpegang kepada konsep pluralisme. Apa itu pluralisme? Pluralisme ialah tiada satu pun agama yang eksklusif untuk menjadi sumber kebenaran. Ini bermaksud semua agama adalah sama bagi golongan liberal, sedangkan sebagai umat Islam, kita perlu yakin bahawa tiada agama lain yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ialah golongan ini percaya akal manusia adalah wahyu. Bagi mereka, wahyu terbahagi kepada dua, iaitu wahyu bertulis Al-Quran dan wahyu tidak bertulis, itu akal. Seperti yang kita ketahui, akal manusia adalah sangat terhad. Hal ini demikian kerana akal manusia mudah dipengaruhi oleh emosi, suasana dan lain-lain. Yang terakhir ialah golongan liberal ini meragui ketulinan Al-Quran. Hal ini demikian kerana mereka mengatakan bahawa Rasulullah SAW adalah bangsa Arab dan besar kemungkinan Al-Quran telah dicampur adukkan dengan budaya Arab. Seterusnya ialah melalui aspek syariah. Yang pertama, mereka menggesa pembaharuan konsep ibadah. Hal ini demikian kerana mereka mendakwa konsep ibadat pada zaman Nabi sangat tidak sesuai pada zaman sekarang. Yang kedua ialah mempertikai akhlak kenabian. Mereka menyatakan sifat kenabian mampu dimiliki oleh semua orang kerana sifat itu boleh dipelajari dan diterap oleh diri manusia. Yang terakhir ialah fahaman tersendiri terhadap ilmu Islam. Bagi mereka, ilmu Islam ini perlu dilakukan penilaian semula untuk memastikan ilmu tersebut relevan pada masa kini. Mereka menolak kebenaran ilmu ini kerana mereka menganggap perbuatan manusia mempunyai banyak kesilapan, sedangkan ilmu
Islam ini datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir sekali, saya akan memberikan dua contoh liberalisme yang dapat kita lihat pada masa kini. Yang pertama ialah kebebasan masyarakat. Islam liberal menjelaskan bahawa setiap masyarakat yang memiliki pahaman liberal ini bebas untuk melakukan apa-apa aktiviti, termasuklah menganuti apa-apa agama dan kepercayaan. Mereka percaya pahaman liberal ini dapat membebaskan mereka daripada kubang tradisi, kebudayaan dan agama. Mereka juga berpegang kepada prinsip semua agama adalah sama. Yang kedua ialah mewujudkan persamaan lelaki dan perempuan. Islam liberal menekankan bahawa hak dan perbezaan keistimewaan lelaki dan perempuan perlu dihapuskan kerana ia menindas kaum perempuan. Contohnya, menganut wanita, fahaman ini boleh mengimamkan solat jemaah ketika lelaki ada. Sudah terang lagi bersuluh bahawa Islam liberal ini menganggap kaum lelaki dan perempuan adalah sama. Jadi, setiap apa yang dilakukan oleh lelaki boleh dilakukan oleh perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Wafika binti Manar Rasmadin dari kelas 3A. Hari ini saya akan menerangkan tentang hedonisme. Apa itu hedonisme? Hedonisme merupakan suatu pola pemikiran yang menyatakan bahawa memaksimumkan keseronokan adalah perkara terbaik dan amat disukai dalam kehidupan manusia di alam ini. Dari segi istilah pula, hedonisme ialah cantuman dua perkataan iaitu hedon dan isme. Perkataan pertama iaitu hedon merupakan istilah Greek iaitu Yunani yang bererti kesenangan atau keseronokan. Manakala maksud perkataan kedua iaitu isme dijelaskan dalam kamus Dewan sebagai akhiran asing kepercayaan, gerakan politik atau keagamaan, sikap serta perlakuan. Perkataan hedonisme bila digabungkan diartikan sebagai suatu pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Dari segi Oxford English Dictionary, ia mendefinisikan hedonisme sebagai satu doktrin atau teori etika yang menyatakan bahawa keseronokan merupakan tahap kebaikan tertinggi atau matlamat akhir sesuatu tindakan. Menurut Islam pula, hedonisme ialah pegangan atau pandangan hidup seseorang yang hanya mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Secara konseptual budaya ini membawa maksud gaya hidup yang hanya mengejar keseronokan semata-mata. Manakala secara dasarnya pula ia merupakan suatu kefahaman yang hanya mementingkan keseronokan dan kemewahan tanpa mengambil kira batas-batas moral dan larangan agama. Baiklah, merujuk kepada definisi di atas, jelas sekali bahawa budaya hedonisme adalah bertentangan dengan akidah umat Islam. Hal ini adalah kerana budaya hedonisme mementingkan kebebasan fikiran sedangkan akidah Islam meletakkan Al-Quran dan hadis sebagai faksi pemikiran sejagat. Selain itu, dalam pengertian kebaikan terhadap individu, pandangan Islam adalah bertentangan dengan konsep kebaikan dan dalam pembawaan hedonisme. Islam melihat konsep kebaikan adalah melibatkan kepada pembangunan rumah yang memberi fokus kepada aspek pembangunan berteraskan ketuhanan atau kerohanian. Berbanding dengan kemajuan yang berbentuk kebendaan, maka manusia bukan sahaja mendapat kebaikan di dunia tetapi juga mendapat kebaikan di akhirat. Manakala konsep kebaikan yang dibawa oleh hedonisme adalah apa-apa yang berbentuk keseronokan. Berdasarkan sejarah, perkataan hedonisme telah mulai dipakai semenjak zaman Yunani iaitu zaman yang melahirkan ramai tokoh filsuf terkemuka yang banyak mempengaruhi ramai cendekiawan hingga hari ini. Pahaman hedonisme didukung oleh Aristippus, salah seorang murid ahli falsafah Yunani yang terkenal iaitu Socrates. Hal ini merujuk kepada pertanyaan Socrates kepada beliau tentang tujuan akhir bagi kehidupan manusia ataupun apa yang terbaik untuk manusia. Aristippus pun menjawab bahawa yang terbaik untuk manusia adalah kesenangan. Hal ini terbukti kerana sejak masa kecil manusia memang akan tertarik kepada kesenangan dan apabila telah menikmatinya, ia tidak mencari sesuatu yang lain dan menjauhkan diri daripada ketidaksenangan ataupun kesusahan. Idea ini kemudiannya dikembangkan oleh Epicurus dengan mengatakan tujuan hidup adalah untuk kesenangan dan kedamaian.
Dalam fahaman ini, Epicurus menekankan bahawa kebaikan tidak mungkin akan difahami seandainya kita menolak unsur kelazatan dalam hidup kita, termasuklah kelazatan indera rasa, cinta serta kelazatan lain yang dapat dilihat dan didengar oleh penglihatan dan pendengaran. Bahkan asas kepada segala kebaikan adalah kelazatan yang dirasai perut sehinggakan ilmu, kebijaksanaan, budaya dan tamadun umat manusia mesti merujuk kepadanya. Manakala kelazatan minda pula dikatakan sinonim dengan proses berfikir tentang kelazatan-kelazatan yang dicapai oleh unsur fizikal tersebut. Terdapat banyak contoh hedonisme yang kita boleh nampak, yang kita boleh lihat pada zaman ini. Antaranya adalah melayari internet. Melayari internet adalah contoh hedonisme apabila kita melayari internet sehingga melalaikan. Yang seterusnya, mengunjungi tempat-tempat hiburan sehingga mengabaikan ibadah. Yang ketiga, berpesta di tempat-tempat tertutup tanpa menjaga batas pergaulan. Yang seterusnya, melepak. Dan yang terakhir adalah bercuti dan membeli belah yang berlebihan. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang ciri-ciri para hedonisme. Yang pertama, mereka tidak mengambil peduli dengan perasaan, kebahagiaan dan keadaan orang lain hanya untuk memenuhi keinginan mereka sendiri. Yang kedua, tujuan utama para hedonisme adalah untuk memperoleh kenikmatan peribadi mereka. Yang ketiga, mereka mengamalkan pergaulan yang bebas. Yang keempat, mereka adalah diskriminatif, iaitu para hedonisme ini memilih kawan ataupun individu berdasarkan kekayaan ataupun sesuatu yang boleh memenuhi nafsu dan keperluan mereka. Seterusnya, mereka mempunyai sifat sombong terhadap orang lain dan mereka merasakan dirinya adalah yang paling baik. Dan yang terakhir sekali adalah materialistik. Mereka sentiasa tidak puas dengan pencapaian mereka sendiri dan selalu mencari yang lebih baik untuk memenuhi nafsu dan kenikmatan mereka sendiri. Nama saya Nur Aisyah binti Muhammad Zulkifli akan meneruskan lagi perbentangan ini dengan menjelaskan tentang humanism. Apa itu humanism? Dari segi kebahasaan, humanism berasal dari kata Latin humanus dan mempunyai akar kata homo yang berarti manusia. Humanus berarti sifat manusiawi atau sesuai dengan kudrat manusia. Secara terminologinya, humanism ini berarti martabat dan nilai dari setiap manusia dan semua upaya untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan alamiah secara penuh. Humanism ini merupakan sebagai suatu aliran dalam filsafat memandang manusia itu sebagai bermartabat luhur, mampu menentukan nasib sendiri dan dengan kekuatan sendiri mereka mampu mengembangkan diri mereka. Pandangan ini disebut sebagai pandangan humanistik ataupun dipanggil sebagai pandangan humanism. Berdasarkan sejarah kewujudan humanism, pemikiran humanism ini sudah muncul sejak zaman Yunani lagi, tapi telah dipingkirkan setelah agama Kristian mendominasi corak berfikir orang Eropah sepanjang zaman pertengahan. Namun begitu, bermula pada abad ke-12 dan ke-13 setelah berlakunya perkembangan perdagangan dan kemunculan semula bandar-bandar di Itali sebagai pusat perdagangan, pemikiran humanism telah muncul semula. Menjelang tahun 1400, sebahagian besar manuskrip klasik Yunani ditemui dan dikumpulkan di pelbagai perpustakaan di Itali. Manuskrip kemudiannya diterjemahkan ke dalam bahasa Itali dan Latin. Hasilnya bermula pada abad ke-15 sehingga pertengahan abad ke-17. Humanism muncul semula sebagai corak pemikiran yang dominan di benua Eropah. Pemikiran ini dimanifestasikan melalui pelbagai hasil kegiatan kesusasteraan, kesenian, pendidikan dan juga falsafah. Dan akhir sekali selepas pertengahan abad ke-17, meskipun humanism telah mencorakkan pemikiran Eropah, tetapi pengaruhnya tidak dominan lagi setelah munculnya corak pemikiran lain seperti kapitalisme, absolutisme dan nasionalisme. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang sifat pahaman humanism iaitu pencampuran bebas, penukaran peranan antara lelaki dan perempuan, kaunseling berkelompok dan pendidikan seks. Yang pertama sekali, percampuran bebas. Percampuran bebas antara lelaki dan perempuan tanpa sekatan digalakkan atas tidak ada bezanya antara lelaki dan perempuan dari segi hak asasi dan tanggungjawab.
Tanggungjawab mereka adalah berbeza mengikut kemampuan dan fisiologi dan berusaha menghapuskan halangan-halangan tabi'i antara lelaki dan perempuan seperti merasa malu. Dan yang kedua ialah penukaran peranan antara lelaki dan perempuan. Penukaran peranan ini antara lelaki dan perempuan adalah untuk menggalakkan percampuran bebas. Pertubuhan Illuminati musuh Allah Subhanahu Wa Taala yang mengutarakan idea bahawa wanita yang berharga adalah wanita yang memberi khidmat kepada masyarakat di luar rumahnya, di mana kerjaya diberi nilai dalam bentuk gaji ataupun kenamaan dan pengiktirafan. Teori evolusi Darwin bahawa manusia adalah hasil dari keturunan haiwan, dan idea ini memberitahu bahawa perkahwinan adalah satu hambaan bagi wanita. Wanita sebagai ibu pula, mereka menganggap tidak berharga kerana kerja-kerja yang dilakukan tidak diberikan gaji oleh masyarakat. Dan yang ketiga ialah kaunseling berkelompok. Kaunseling berkelompok ini untuk menghapuskan kononnya perasaan malu. Mereka mengadakan kaunseling berkelompok yang mempunyai peserta lelaki dan perempuan sejumlah 7 atau 8 orang didudukkan bercampur secara berkumpulan. Mereka juga mengadakan satu jenis permainan di mana peserta dicampurkan, diikat dan ditutupkan mata dan diarahkan merasa orang yang terdekat yang dapat dipegang, kononnya mengenalnya melalui rabaan. Dan akhir sekali ialah pendidikan seks. Pendidikan seks ini telah dimulakan di Sweden pada tahun 1940 melalui panduan-panduan bagi penyelidikan moral, tetapi didapati dari tahun 1956 banyak cara pendidikan mencerobohi panduan-panduan tersebut. Dalam suasana di mana negara mengamalkan sistem pendidikan sekular, amalan-amalan seks yang kajir dan curang pun disyorkan diajar sebagai kaedah yang direstui oleh undang-undang negara untuk memenuhi kemahuan seks. Dan ini akan membawa kepada penyakit masyarakat seperti dadah, AIDS, penyakit kelamin dan seks bebas akan semakin menjadi-jadi di negara barat di kalangan remaja seperti di Sweden dan Amerika Syarikat. Akhir sekali, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri humanism. Ciri-ciri humanism yang pertama ialah humanism empirical. Humanism empirical ini merupakan salah satu jenis humanism yang cuba membezakan diri daripada yang lain kerana mereka lebih praktikal dan digunakan. Contohnya, humanism empirical menolak keganasan, mengisytiharkan kebebasan bersuara dan kepercayaan dan menekankan keperluan untuk menyelahkan cara hidup minoriti. Dan yang kedua ialah humanism existentialis. Bentuk kemanusiaan ini menekankan pentingnya menolak totalitarianisme material dan intelektual yang memaksa orang untuk direkrut untuk tujuan khusus, menghalang mereka daripada berfikir di luarnya. Bagi para ahli falsafah existentialis seperti Jean Paul Sartre adalah individu yang pasti membina makna untuk hidupnya sendiri tanpa orang lain yang mengganggu sistem dan idea tersebut ini. Dan yang ketiga ialah humanisme Marxist. Humanisme Marxist ini berdasarkan falsafah dari ahli falsafah Karl Marx, iaitu jenis kemanusiaan yang muncul dari dunia-dunia dua, menekankan idea bahawa manusia adalah makhluk sosial yang identitinya hanya muncul dari interaksi dengan orang lain. Dan terima kasih kepada ikatan perpaduan yang ada pada masyarakat yang bersatu padu. Falsafah ini menolak individualisme, banyak jenis humanisme lain dan menunjukkan bahawa kebajikan individu bergantung kepada fenomena kolektif di mana setiap orang mesti mengambil bahagian supaya tidak dimanipulasi. Dan akhir sekali ialah humanism universalis. Ini cara ini berfikir sangat dipengaruhi oleh falsafah postmodern yang menunjukkan keperluan ini untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif untuk semua orang, menghormati budaya yang berbeza yang ada dalam masyarakat dan tidak hanya dibimbing oleh kod tingkah laku yang tegas, tetapi sebaliknya menghargai spontan dan kreativiti dalam semua aspek kehidupan. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Secara keseluruhannya, setelah mendengar pembintangan daripada yang pertama sehingga yang terakhir, dapat kita simpulkan
bahawa umat Islam harus menjadi kuat dan bersatu dalam menangkis serangan mental dan fizikal daripada Barat. Seterusnya, umat Islam harus menunjukkan contoh teladan yang baik tidak kira di mana sekalipun mereka berada. Hal ini kerana jika setiap umat Islam itu berperilaku seperti yang diajarkan dalam Islam, maka perspektif Barat, iaitu semua agama menindas penganutnya, dapat disangkal kerana Islam adalah agama yang terbaik yang mengajar semuanya untuk menjadi manusia yang lebih berguna dan berwibawa. Oleh itu, ajaran Islam sewajarnya dipraktikkan oleh penganutnya.